Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang kita rancangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita dengan kita mencari hikmah di sebalik pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita seharusnya memperbanyakkan puji dan pujian kepada Allah, kerana Allah masih lagi memberikan kita iman, memberikan kita rasa cinta kita kepada Al-Quran. Allah sentiasa memberkati waktu-waktu kita, umur kita, untuk kita memahami Al-Quranul Karim, satu pemberian kurniaan Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Maka kita sama-sama manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Jadi seperti yang kita telah bincangkan pada sesi pagi tadi, yang mana kita pada malam ni akan membincangkan 3 surah yang masih lagi berbaki, yang berada pada juzuk yang ke-28. 3 surah tersebut adalah surah At-Taghabun, kemudian surah At-Talaq, dan kemudian surah At-Tahrim. Ketiga-tiga surah tersebut merupakan surah yang Allah turunkan setelah hijrah. Maknanya ketiga-tiga surah tersebut adalah surah Makki, surah Madaniyah. Surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun adalah merupakan surah yang ke-64 dalam susunan surah mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran. Jika tuan-tuan ingin merujuk kepada halaman di dalam mushaf, surah At-Taghabun dia bermula pada muka surat 556 dan dia tamat pada muka surat 557. Surah At-Taghabun hanya mempunyai 18 ayat. Jadi mari kita sama-sama mencari kita sama-sama mencari mesej-mesej, nasihat, panduan apa yang Allah Ta'ala nak kita lakukan berdasarkan pembelajaran kita pada malam ini. Surah At-Taghabun adalah surah yang menjelaskan, ada kesilapan ejaan ni, okey, kena betulkan. Surah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ada manusia ni, dia telah tertipu dan dia telah berlaku kerugian pada hari kiamat. Ini adalah manusia yang ketika mana mereka di dunia, mereka ingat mereka itu golongan yang betul. Mereka ingat mereka adalah kumpulan yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah ditimpa azab. Mereka ini kumpulan manusia yang Allah bagi mereka nikmat banyak. Jadi mereka telah tersalah sangka. Kalau kita nak kaitkan di zaman Nabi SAW, ramai orang yang ada manusia yang mengatakan Nabilah yang sesat, Nabilah yang salah. Tetapi pada hakikatnya di hari akhirat, maka apa yang mereka sangka itu sebenarnya adalah salah sama sekali. Maka itulah sedikit sebanyak penerangan yang Allah nak sebut dalam surah At-Taghabun. Kita terus pergi kepada pembukaan surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ni adalah surah yang Allah memulakan pada ayat yang pertama, dan kita jadikan dia sebagai pembukaan, yang mana pada ayat yang pertama kita akan menemui Allah menceritakan tentang dirinya, perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pada ayat yang pertama. Okey. Mari kita lihat apa sebenarnya yang Allah hendak beritahu kepada kita tentang dirinya. Jadi kita kena baca ayat nombor 1 itu secara keseluruhan. Jadi kalau kita baca pada ayat pertama, mula-mula Allah menyebut bahawa apa sahaja yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Okey, ini satu. Yang kedua, Allah memberitahu bahawa Allah itu lahul mulku. Allah itu memiliki kuasa pemerintahan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan walahul hamdu. Maka kalau nak memuji, maka segala pujian yang nak diberikan, ia akan tertuju kepada Allah. Baginya lah segala pujian. Okay, kita dapat 3 perkara tentang Allah. Kemudian Allah mengatakan wahwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tu dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ada 4 perkara yang Allah memaparkan tentang dirinya pada pembukaan surah At-Taghabun. Nombor 1, Allah itu sentiasa disucikan, iaitu tasbih. Allah Ta'ala itu memiliki kuasa pemerintahan. Allah Ta'ala ini layak, berhak, bahkan tidak ada yang tidak patut diberikan pujian, melainkan hanya beri kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Mari kita lihat kepada penutupan bagi surah At-Taghabun. Jadi kalau kita lihat, kejap ya, penutupan dia. Untuk pembukaan surah At-Taghabun, kita boleh jadikan ayat yang lain pun sebagai pembuka. Kita tengok pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat menceritakan tentang Allah juga. Ayat yang keempat pun menceritakan tentang Allah. Tetapi dia lebih spesifiknya, Allah Ta'ala ni dia mengetahui akan segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu tu maksud dia apa? Jadi kita kena baca keseluruhan ayat nombor 4. Jadi kalau kita baca ayat nombor 4, Allah mengatakan ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah ni dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua Allah Ta'ala tahu. Begitu juga Allah mengatakan wa ya'lamu. Diulang ya'lamu kali pertama. Wa ya'lamu. Dan Allah tu juga dia mengetahui apa yang kamu tusirrun, apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Hebatnya Allah, Allah beritahu semua benda, semua perkara. Kemudian Allah mengatakan wallahu alimun bizatis sudur. Dan Allah ni dia maha mengetahui apa yang ada di dalam, apa yang terkandung, apa yang terlintas, apa yang tersurat, apa yang tersirat yang ada di dalam dada manusia. Jadi ayat 4 ni ayat yang ada kaitan juga. Allah Ta'ala memperihalkan tentang dirinya. Tetapi saya nak kita terus pergi kepada yang lebih spesifik, iaitu tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dekat pembukaan. Mari kita lihat kepada penutupan. Penutupan surah At-Taghabun. Kita ambil ayat yang terakhir sekali, paling akhir bagi surah At-Taghabun, iaitu ayat yang ke-18. Menariknya, pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperihalkan lagi tentang dirinya. Seperti mana Allah mengukuhkan apa yang telah dibincangkan pada ayat yang pertama, apa yang telah dibincangkan pada ayat yang keempat. Maka penutupnya, apa yang Allah beritahu kepada kita? Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui
segala yang gaib dan segala yang nyata. Dia itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Dan Allah itu juga adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi kita dapat beberapa lagi penambahan maklumat pada penutupan surah At-Taghabun. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui siapa yang patut jadi orang yang rugi di hari akhirat. Siapa yang bersalah di hari akhirat. Kenapa mereka rugi? Kenapa mereka bersalah? Kerana Allah mengetahui apa sahaja benda yang berlaku ketika mana di dunia ini. Okay, jadi itu adalah pada sudut pembuka dan penutup bagi surah At-Taghabun bagi bentuk yang pertama. Okay. Jadi kita pergi kepada bentuk pembuka dan penutup yang kedua. Okay. Dalam surah At-Taghabun, Allah memulakan pada ayat yang kelima menceritakan tentang perihal orang yang kafir. Perihal orang yang kafir. Jadi kita tengoklah ayat 65. Allah mengatakan alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Apakah belum datang kepada engkau wahai orang-orang yang kafir berita orang-orang kafir yang terdahulu. Jadi ayat ni Allah sasarkan kepada penduduk orang Arab musyrikin. Okay. Siapa saja orang kafir? Ya Allah mengingatkan, takkan kamu tak pernah tahu, tak pernah dengar tentang kisah-kisah orang-orang kafir yang sebelum daripada kamu. Yang mana orang-orang sebelum kamu yang kafir, sama seperti kamu yang kafir ni, telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang alim, iaitu azab yang pedih. Itu dekat ayat yang kelima. Cuba kita tengok kepada penutup bagi surah At-Taghabun. Kita ambil ayat nombor 11 sehingga ayat nombor 12 daripada 18 ayat. Kalau ayat 11 dengan 12 ni dia berada pada halaman yang sama dengan ayat terakhir surah At-Taghabun. Menariknya dekat penutup ni Allah sebut kejap Okay, kita teruskan tuan-tuan. Bismillah. Okey, menariknya dekat penutupan surah At-Taghabun Allah menyebut lawan kepada pembukaan. Kalau pembukaan Allah menyebut perihal orang yang kafir. Bahkan Allah bawa cerita orang-orang yang kafir sebelum ni. Maka pada penutupan Allah menyebut pula kumpulan yang beriman. Okay, kita lihat ayat 11 hingga ayat nombor 12. Allah mengatakan tentang mana-mana manusia yang dia menimpa musibah dengan izin Allah. Jadi Allah menyebut tentang wa may yu'min, sesiapa yang beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah nak menyebut tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, itu pada ayat 11. Okay, kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, tuan-tuan akan jumpa memang bukan pada ayat 11 saja sebenarnya.
pada ayat nombor 14 pun Allah sebut tentang orang yang beriman. Memang ada dinyatakan perkataan wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Kita boleh tengok pada ayat yang ke-14. Tapi dekat sini saya mulakan ambil contoh pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-11. Tetapi ayat yang tentang orang beriman ni ada panjang lagi. Bukanlah ayat nombor 11, 12 saja. Sebenarnya sampai nombor 14. Okey, itu sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya kongsikan bagi pembukaan dan penutupan surah At-Taghabun. So kita dapat belajar tentang dua pertautan, dua perkaitan antara pembuka dan penutup surah At-Taghabun. Okey, kita lanjutkan dengan surah yang berikutnya iaitu surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah yang mengandungi 12 ayat. Yang mana surah At-Talaq merupakan surah yang kita semua sedia maklum. Daripada nama At-Talaq ni pun kita dah tahu dah. Orang Melayu pun guna perkataan At-Talaq, talak, orang kata talak. Sebenarnya huruf ta, talaq. Tak apalah sebut talak, tapi talak yang lebih tepat pronunciation dia. So talak ni cerita tentang penceraian. Jadi surah At-Talaq ni surah yang memperincikan tentang hukum hakam penceraian di dalam agama. Perlu buat apa jika bercerai? Nak bercerai bagaimana? Maka surah At-Talaq tu menyebut ayat-ayatnya. Justru itu tujuan surah At-Talaq adalah Allah meminta kepada kita bukan sekadar nak cerita ada hukum perceraian, bukan. Tetapi Allah meminta kepada kita supaya beriltizam sepenuhnya dengan segala hukum yang Allah tetapkan. Tambah lagi ataupun khususnya lagi pada hukum perceraian. Sebab apa? Sebab kita sedang membincangkan surah Al-Talaq. Okey, jelas tentang tujuan bagi surah At-Talaq. Okey. Mari kita lihat pada pembukaan surah At-Talaq. Ada dua bentuk pembukaan bagi surah At-Talaq. Okey, saya tengok ada dua bentuk. Okey. Bentuk yang pertama, surah At-Talaq ini, kejap ya. Okey, kejap saya ada salah. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, pembuka bagi surah At-Talaq, bentuk yang pertama kita bincang bentuk yang pertama. Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pada ayat pertama. Tengok, baca surah At-Talaq je, baca surah cerai Allah minta takwa lah. Sebab tu perintah bertakwa ni adalah perintah yang menunjukkan kita kena iltizam dengan hukum hakam Allah, tambah lagi dalam isu perceraian. Dia sebenarnya bukan masalah pada perceraian itu, kerana itu adalah ketetapan Allah. Jadi masyarakat kita, jangan kita mendowngradekan, jangan kita memandang hina, jangan kita memandang rendah tentang isu bercerai ini. Bukan kita suruh orang bercerai, tidak. Tetapi dia adalah ketetapan Allah. Dia macam ketentuan mati. Takkan kita nak hina pada mati bercerai? Takkan kita nak hina pada orang bercerai? Jangan kita pandang buruk pada hukum perceraian itu, sebab Allah yang letakkan. Tetapi yang kita kena ambil peduli adalah tentang bagaimana peraturan hukum hakam apabila berlakunya perceraian. Jadi punya ketatnya hukum hakam perceraian ni, Allah perintahkan kita bertakwa. Mula-mula lagi ayat pertama. Jadi kita baca pada ayat yang pertama. Allah kata apa? Okey. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi. Tengok, Nabi sendiri Allah memberikan 7 ajar. Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya,
dan kira iddah tu. Tapi kita nak ambil yang di hujung tu. Allah kata apa? Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb Tuhan kamu. Ya, tengok tuan-tuan. Hatta Nabi ni, pesanan kepada Nabi dan juga pesan ini kepada umat dia. Allah tak kata jangan. Tak ada kata jangan Allah. Tak ada dalam Al-Quran. Tapi jika berlaku, dah tak ada jalan dah, itulah solusi terakhirnya. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Cuba kita tengok kepada penutup dia. Cuba dekat sini, saya minta tuan tukar ni. Saya terambil, ni bukan pembuka, ni sebenarnya adalah penutup. Di dekat sudut pertama ni kena betulkan. Bukan pembuka ni, penutup. Okey. Penutup surah At-Talaq. Bayangkan, surah At-Talaq ada 12 ayat. Penutup pun Allah perintah kita bertakwa kepada Allah dalam bab segala hukum Allah. Khususnya dalam bab perceraian itu. Kita bayangkan. Pembuka perintahkan bertakwa, penutup pun Allah perintah bertakwa. Jadi kita lihat kepada penutup dia. Kita ambil lah ayat nombor, ini saya ambil ayat nombor 10. Okey, dia, maafkan saya kejap. Dia bukan ayat 11 ni. Saya telah buat, saya buat semakkan sebab saya buat waktu siang tadi, saya tak berapa. Okey, kita ambil ayat nombor 10 tolong baiki kat sini. Ya, tolong baiki dekat sini. Okey, ini ayat nombor 10, bukan 11. Okey, ayat lebih spesifiknya ayat nombor 10. Okey, ayat yang ketiga terakhir kan, sebab surah At-Talaq ada 12 ayat. Maka ayat 10 yang tiga terakhir, apa yang Allah perintahkan? Bertakwa. Kita tengok Allah mengatakan. Allah mengata a'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha. Okey, Allah menyebut tentang Allah menyebut tentang azab yang dahsyatnya bagi siapa-siapa yang tidak mahu bertakwa kepada Allah. Lepas tu Allah pesan pada ayat hujung. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab. Wahai orang yang berakal sempurna. Kita tengok tentang takwa. Jadi apa yang kita dapat belajar apabila kita gabungkan pembuka dan penutup, topik yang sama adalah Allah perintah bertakwa. Sebab itu sangat ketat dalam hukum hakam ini. Jadi kena betul-betul ikut apa yang telah Allah tetapkan. Bahkan kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, tuan-tuan biasa dengar tak orang baca ayat 1000 dinar kan? Orang kata ayat tu 1000 dinar. Kan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebenarnya tuan-tuan, ayat tu surah Talaq. Allah kata sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya adalah surah At-Talaq. Duduk kat surah At-Talaq. Jadi apabila kita baca surah Talaq ni, jangan kita nampak pada hukum hakam perceraian itu saja sebenarnya. Tetapi nak menjalankan hukum hakam perceraian ni yang perlu ditunaikan dengan sebaik yang mungkin. Kerana dekat situ Allah kaitkan dengan ketakwaan. Ketakwaan ni adalah usaha, tindakan yang diambil untuk elak daripada dapat azab Allah. Seolah-olahnya kalau orang yang dia termasuk dalam hukum talak tu, kalau dia buat main-main, dia berpotensi terdedah diri dia daripada azab Allah. Sebab Allah ulang kata takwa. Berat lah. Dia soalannya pakai takwa ni, kalau bahasa kita kata takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada neraka Allah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Sebab mungkin perkataan takwa ni dah jadi biasa menyebabkan kita tak ada rasa takut. Tapi apabila kita sebut kamu kena takut pada Allah, takut pada azab Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya ulas pada pembukaan
dan penutupan bentuk yang pertama bagi surah At-Talaq. Jadi kita lihat kepada sudut yang kedua, pembuka surah At-Talaq. Kalau ayat yang pertama Allah memperihalkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ayat pertama tu kita jumpa perkataan ya ayyuhan nabi. Kan Allah memanggil Nabi. Wahai Nabi. Wahai Nabi. Okey, maksudnya ayat pertama Allah memberikan tumpuan cerita tentang para nabi. Okey. Cuba kita lihat kepada penutupan bagi surah At-Talaq. Okay. Jadi kalau kita baca dekat penutupan surah At-Talaq, kita ambil ayat yang kedua terakhir. Allah menyambung kembali apa yang telah Allah perihalkan pada ayat pertama tentang kisah para Nabi. Sebab ketika kita baca ayat 11, Allah mengulangi perihal kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ni secara lebih terperinci pada penutup. Allah mengatakan, Rasulai yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Iaitu Allah mengutuskan kepada kamu kepada kamu seorang Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat itu menerangkan kebenaran. Kena tengoklah sampai hujung ayat. Lepas tu saya buat dot tu, maksudnya ayat tu dia ada lagi pada penghujungnya. Tapi saya hanya ambil pada bahagian yang di hadapannya. Jadi siapa Rasulan dekat sini? Siapa seorang Rasul tu? Dekat terjemahan dah ditulis, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat kesimpulan dengan kita membuat kombinasi antara pembuka dan penutup, memperihalkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi inilah manusia yang menerangkan kepada kita tata cara, apa hukum yang Allah tentukan, apa yang perlu kita buat kalau berlakunya talak, apa yang kita tak boleh buat dalam isu talak. Bahkan Allah sendiri memberitahu kepada kita bahawasanya kalau Nabi itu sendiri cerai, dia pun kena ikut tata cara yang telah Allah tetapkan. Jadi role model kita, manusia yang kita kena contoh dan kena ikut sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa ya, kalau ada anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara kita, kawan-kawan kita, kalau dia terlibat dengan isu at-talaq ini, kadang-kadang ramai orang, rakan-rakan ni kadang-kadang kita provoke, kadang-kadang kita nak menangkan ahli keluarga kita saja. Kita kena adil. Kita kena pesan kepada kawan kita ke siapa-siapalah yang terlibat dengan isu ini, kita kata bertakwalah. Apa pun keputusan yang nak diambil, bertakwa. Apa-apa jadi selepas perceraian, kena bertakwa. Buat apa yang Allah suruh. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut emosi. Jangan ikut untuk legakan hati sebelah pihak. Tetapi kita kata apa? Apa yang kamu buat, kamu kena ada takwa. Jadi kita terangkan kenapa kita boleh ulas isu tentang maklumat dalam surah At-Talaq. Okay, kita terus kepada surah At-Tahrim, surah terakhir sekali pada malam ini, penutup bagi juzuk yang ke-28. Surah At-Tahrim merupakan surah yang mengandungi 12 ayat. Okay. Surah At-Tahrim sangat dekat dengan kisah Nabi SAW dengan para isterinya.
Jadi surah At-Tahrim ni tujuannya untuk apa? Untuk memberikan peringatan supaya kita tidak keluar daripada mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kerana surah Tahrim ni ada cerita tentang Nabi SAW. Cerita Nabi dengan beberapa isterinya. Jadi konflik dalam cerita dalam surah Tahrim, dalam kisah para Nabi, kisah Nabi SAW, tuan-tuan, konflik juga, tuan-tuan. Bukan kita kata Rasulullah ni tidak ada konflik dalam keluarga. Tak, dia berlaku. Ada asam garam rumah tangga. Tapi kita kena tengok contoh macam mana Nabi buat, macam mana Nabi tegur pada isteri dia. Maka inilah yang ditekankan. Sebab tu dalam surah Tahrim kita akan jumpa banyak kisah perempuan. Perempuan. Jadi Allah membimbing Nabi macam mana bagaimana menghadapi para isterinya. Begitu juga dengan para isteri. Apa yang kamu perlu buat? Dia tu bukan suami biasa-biasa tau. Dia tu ada pangkat Rasul. Jadi dari surah Tahrim, surah menceritakan tentang konflik kekeluargaan. Ummul Mukminin, para ibu kita kan, di kalangan para isteri isteri Nabi SAW, mereka juga manusia, wanita yang ada hati, yang ada perasaan, yang ada emosi. Dia bukan kehidupan Nabi ni, hidup dia macam tak pernah seseh faham, tak ada. Nabi cerita itu asal garam rumah tangga. Tapi bagaimana Allah memberikan tunjuk ajar. Kalau berlaku macam ni kena buat apa, kalau berlaku macam ni kena buat apa, kalau berlaku macam ni kena buat apa. Itulah pentingnya kita berpandu kepada wahyu Al-Quran. Jadi kita lihat pembuka surah At-Tahrim. Okey, surah At-Tahrim, pendeknya kita cerita. Surah At-Tahrim ni, pembuka dia Allah cerita tentang para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ayat pertama. Allah kata, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajika. Kita jumpa perkataan para isteri Nabi. Okey, Allah menegur Nabi. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kerana semata-mata kau nak ambil, kau nak jaga para isterimu. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi Allah cerita tentang para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tentang pasal Nabi. Tapi kisah Nabi itu dikaitkan dengan apa? Dengan kisah para isterinya. Okey. Cuba kita lihat kepada penutup dia. Jadi kalau kita buka surah At-Tahrim, penutup surah Allah bawa cerita tentang orang perempuan. Kita tengok ayat 10 dulu. Kalau ayat 10, Allah bawa contoh isteri para Nabi tetapi wataknya jahat. Ahli neraka mereka. Siapa dia? Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Apa perkaitan cerita isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Allah Lut ini diletakkan dalam surah At-Tahrim, kemudian nak dikaitkan dengan pembuka tadi. Jadi seolah-olah kan Allah Ta'ala nak menegur isteri para Nabi ni supaya mereka ni hati-hati ya. Walaupun suami kamu tu Rasul, kamu kena ingat ada dalam sejarah isteri ni dapat suaminya Rasul macam Nabi Nuh, macam Nabi Lut. Tapi apa jadi kepada mereka? Kita baca ayat 10-nya, kita akan tahu bahawa kedua-dua isteri bagi para Nabi ini Allah telah masukkan mereka ke dalam neraka yang mereka kekal di dalam. Kenapa penutupnya cerita macam ni? Sebab ayat pertama kan Nabi sanggup tak nak makan sesuatu yang Nabi boleh makan. Sebab apa? Nak jaga para isteri, jaga hati isteri-isterinya. Sebenarnya Nabi tak salah, tapi sebab sikap para isterinya menyebabkan Nabi telah buat tindakan tersebut. Jadi Allah sebenarnya nak menegur, bukan sekadar menegur Nabi sebenarnya,
tapi juga menegur tentang para isteri Nabi. Jadi letak kepada cerita hujung dia, ada 2 isteri, 2 perempuan menjadi isteri kepada para Nabi pun Allah masukkan ke dalam api neraka. Itu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Apabila kita baca ayat yang terakhir sekali surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar nak memaparkan kisah wanita yang tidak salihah, kan? Walaupun isteri mereka, suami mereka para nabi, tapi pangkat para nabi tak ada tolong apa-apa isteri dia. Jadi seolah-olah nak menegur juga ummul mukminin. Kita tengok ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, 12 kita tambah ya. Masih tertinggal ni. Sepatutnya ayat 11 dan ayat 12 tambah. Okey, penutup bagi surah At-Tahrim, Allah menyebut tentang wanita-wanita yang salihah. Walaupun ada wanita tu suami dia jahat sangat, tapi dia baik. Kita tengok cerita tentang wanita-wanita salihah ni. Siapa wanita-wanita salihah ini? Okay, kita tengok dekat pemuka dia. Tengok pada ayat 11 12. Maafkan saya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayat nombor 11 dengan ayat nombor 12. Saya tersalah dekat terjemahan ni. Ya, minta maaf tuan-tuan. Saya baru perasan. Tengok nota ni baru saya perasan. Ini sebenarnya ayat 11, dekat sini ayat nombor 12. Okey. Cuba kita tengok dekat sini. Kisah apa? Kisahnya Imra'at Fir'aun, isteri Fir'aun. Yang kedua siapa? Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran. Okey, jadi saya tak perlu ulas panjang tentang ayat ini kerana tuan sedia maklum kisah isteri Fir'aun yang beriman dan kisah Maryam binti Imran yang juga beriman. Jadi kita dapati pembuka dan penutup surah At-Tahrim berkaitan dengan kisah wanita. Kisah wanita. Okey. Kenapa dengan wanita ni? Allah tidak meminggirkan juga kisah wanita kerana wanita ni sebenarnya adalah manusia yang memang tak boleh kalau tak ada. Kan? Tak boleh hanya ada Adam saja, tapi Allah ceritakan perlu ada Hawa. Tetapi bagaimana menghadapi antara satu isu kepada satu isu. Okey. Lepas tu cuba kita lihat kepada bentuk yang kedua. Bentuk kedua tak ada dah. Itulah satu bentuk sahaja yang dapat kita kongsikan dalam surah tu At-Tahrim. Okey. Jadi alhamdulillah kita telah tamat juzuk yang ke-28. Okey, cuba tetap ingat balik kisah pagi tadi kita belajar juzuk 28 surah apa? Surah Al-Mujadalah kan? Okey, surah Al-Mujadalah kan kisah tentang perempuan yang diziarahkan oleh suaminya. Dan penutup juzuk 28 pun kisah tentang perempuan. Surah Mumtahanah, kisah perempuan yang diuji. Surah apa lagi? Nak menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya perempuan ini dalam kehidupan manusia. Tak boleh dipinggirkan. Tetapi biasalah, watak perempuan, fitrah perempuan, ciri perempuan tak sama macam lelaki. Okey. Tapi Al-Quran membimbing kita. Tak ada yang manusia yang sempurna. Saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Tetapi tindakan yang kita buat, apa-apa pun, mesti dahulukan Allah, mesti dahulukan dulu Rasul. Mesti ikut Allah kata apa yang Rasul katakan. Okey. Begitu juga dengan surah At-Talaq. Okey. Tuan-tuan perempuan, maka selesailah kita bagi juzuk yang ke-28. Kalau ikut
hari puasa, malam ni kita dah masuk malam yang ke-29. Ada satu hari lagi tuan-tuan, malam ganjil yang kita boleh berpotensi untuk mendapat Lailatul Qadar. Satu lagi malam yang dikuatnya hadis kata pada malam ni, maka manfaatkan sama-sama. Jadi moga-moga kalau malam ni malam Al-Qadar, moga-moga kita dapat pahala kita belajar Quran, kan? Kita hidupkan malam kita dengan Al-Quran. Walaupun orang mungkin dah fikir dah tentang TV pun dah keluar, radio pun dah keluar tentang lagu raya dan sebagainya. Bukanlah kita kata salah, tidak. Kan? Tetapi sepatutnya kita susah tahu nak dapat suasana ataupun persekitaran bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kita senang nak baca Quran, kita senang nak buka Quran. Sebab apa? Sebab environment kita, suasana kita, suasana orang yang tadarus, orang yang baca Quran. Kan? Baru tentu tau, bila masuk Syawal, kita boleh lagi baca Quran, boleh tadarus lagi. Suasana tu dah hilang. Jadi, manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu kita cuba pada setiap tahun untuk kita buatkan, insyaAllah tahun depan kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk memahami lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita doakan ya rakan-rakan kita yang tak dapat ikut di FB kerana FB saya ada masalah. Lepas tu rakan-rakan kita yang mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam kesibukan, semoga Allah juga memberikan kelapangan dada, Allah memberikan lapang urusan pada semua orang-orang Islam supaya mereka tidak lupakan Al-Quranul Karim. Kita dah masuk pada penghujung Ramadan. Semoga Al-Quran sentiasa dekat di hati kita. Walaupun apa yang kita raikan, walaupun apa pun suasananya, kita masih lagi dapat merasai kemanisan membaca Al-Quran, kemanisan dapat memahami ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi pada esok pagi insyaAllah. Tapi esok pagi kita mulakan jam 10 pagi. Ya? Kerana saya ada satu kelas bermula 8.30 sampai 9.30. Dan kita mula pukul 10. Bukan pukul 9 ya. Pukul 10 pagi. Kita akan mulakan dengan juzuk yang ke-29. Kita mulakan dengan surah Al-Mulk. Kita mulakan dengan surah Al-Mulk. Juzuk 29, ayat-ayatnya suasana kita berada di Mekah. Kalau juzuk 28, kita berada di Madinah. Kerana suasana ayatnya turun ketika Nabi dah hijrah. Tapi juzuk 28, 29 ni Allah bawa kita balik kepada merasai kehidupan 13 tahun berada di Makkahul Mukarramah. Itu untuk menambahkan lagi rasa seronok nak baca Al-Quranul Karim. Allah bawa kita tukar suasana. Satu suasana pergi kepada menghayati satu suasana. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Kita jumpa insya-Allah pada esok pagi ya. Insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz.